Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ain Safira binti Saidun. Saya merupakan seorang pelajar daripada jurusan TESOL. Saya daripada kumpulan 4 dan saya adalah pengarah projek bagi kumpulan ini. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Aida Nazira binti Muhammad Isyam. Tugas saya dalam projek pengajar sanggup ini adalah sebagai juru kamera dan juga juru gegar, seperti menyediakan alatan semasa proses penggambaran. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Amrah Halim. Saya pelajar jurusan TESOL dan juga saya ahli kumpulan nombor 4. Untuk projek ini, peranan saya adalah sebagai pengacara dan pada masa yang sama saya juga mengambil bahagian dalam penghasilan video. Assalamualaikum. Nama saya Farah Najah binti Mak Zaib. Saya daripada kumpulan 4 dan tugas saya dalam projek ini adalah sebagai penulis skrip. Sebagai penulis skrip, saya bertanggungjawab untuk menyediakan sari kata bagi melancarkan pemahaman video dan juga menarik fokus penonton. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Vinosha Ramachandran. Saya dari Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi Industri dan saya merupakan salah seorang ahli daripada kumpulan 4 dan peranan saya dalam membuat projek video ini ialah sebagai penyunting video. Di Pekan Lama Kajang ini tidak serik dengan kehadiran masyarakat awam serta pelancong dari pelbagai negeri membanjiri kawasan tersebut walaupun ia adalah kawasan pertapakan lama sejak dahulu kala. Berdasarkan sejarah yang diceritakan, masyarakat Mandailing, Rawa, Minangkabau dan segelintir warga Kampar dari Sumatera yang telah berhijrah di daerah ini adalah punca pembukaan awal Bandar Kajang pada tahun 1870-an. Akan tetapi, sejarah peninggalan di Pekan Lama Kajang semakin dilupakan. Tetapi melalui lawatan kajian ini, kita masih boleh lihat bangunan-bangunan lama tersebut telah dibaiki dan diubah-ubah untuk mengekalkan sejarahnya tersendiri. Malangnya, semasa proses penggambaran, mural yang telah menjadi tarikan pelancong dan warga tempatan telah dipadam serta sejarah di sebaliknya tidak dapat ditemukan. Walau bagaimanapun, masyarakat di kawasan itu tetap menjaga dan menghargai Pekan Lama Kajang tersebut sebagai tempat tarikan pelancong. Tokoh Sinju Syiyar merupakan tokoh tertua yang terletak di daerah Kajang. Tokoh ini terletak tidak jauh daripada pusat warisan Kajang. Tokoh ini juga merupakan tokoh yang tertua yang berusia 120 tahun yang dahulunya diperintah oleh Maharaja Dinasti Cina yang terdahulu. Asalnya, tokoh ini diasaskan pada tahun 1870 dan berpindah ke Kajang pada tahun 1892. Tokoh ini berkait rapat dengan tokoh Sinju Syiyar di Kuala Lumpur, iaitu salah satu tokoh tertua di bandar tersebut dan ianya diasaskan bermula pada tahun 1864 oleh Kapitan Yap Ah Loy. Tokoh ini dihiasi dengan ukiran arca naga yang diperbuat daripada kapur dan talon di sekeliling tokoh tersebut. Terdapat juga kedai cendol yang berhampiran dengan tokoh Sinju Syiyar. Kedai biskut yang popular di daerah Kajang ini sudah pun mencecah lebih 100 tahun usianya. Ketika ini telah menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi oleh penduduk setempat dan juga pelancong. Ini kerana kedai runci atau kedai biskut Sumfat menyediakan 400 jenis biskut yang beraneka rasa yang diimport daripada negara Thailand dan juga kilang-kilang biskut di seluruh negara. Kedai runcit Sumfat merupakan kedai yang amat klasik yang diwarisi oleh generasi kedua keluarga Siu Poh Chang selama 88 tahun. Pusat Warisan Kajang atau Kajang Heritage Center telah ditubuhkan pada tahun 2000. Di sini, ia merupakan sejarah dan warisan Bandar Kajang yang berusia lebih daripada 200 tahun. Ini merupakan salah satu penguat daya tarikan pelancong ke daerah Hulu Langat, terutamanya di Kajang Selangor.
Pusat warisan ini dibuka setiap hari Sabtu daripada pukul 10 pagi hingga pukul 5 petang sahaja. Tetapi jika pengunjung mahu mengunjungi tempat yang menyimpan banyak sejarah dan warisan ini pada hari bekerja, pengunjung bolehlah membuat temu janji awal terlebih dahulu. Stadium Kajang kini dikenali sebagai Dataran Kajang. Stadium Kajang ini dibina sekitar 1970-an adalah antara stadium ikonik di Malaysia. Ia pernah menjadi tuan rumah kepada perlawanan-perlawanan bola sepak yang menampilkan legenda bola sepak Malaysia seperti Super Mok, Mokhtar Dahari, Spiderman Dato' Har Arumugam, Sok China Horn dan Santok Singh. Pada tahun 2010, stadium tersebut dirobohkan untuk memberi laluan kepada pembinaan pusat rekreasi serbaguna yang kini dikenali sebagai Dataran Kajang. Tapak seterusnya yang dapat kita kaji ialah Masjid Jamek Kajang. Masjid Jamek juga merupakan salah satu bangunan bersejarah di kawasan Kajang, Selangor. Hal ini kerana masjid tersebut dibina pada tahun 60-an dan apabila wujudnya Bandar Kajang, tapak ini menjadi satu keperluan bagi masyarakat di Kajang sebagai sebuah tempat untuk menunaikan ibadah. Masjid Jamek terletak di tepi jalan, iaitu di tengah-tengah Pekan Kajang. Antara keistimewaan masjid ini ialah ia telah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salihuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj pada 14 Mei 1971. Dari segi struktur, Masjid Jamek ini dibina berasaskan seni bina ala Timur Tengah di mana terdapatnya 4 menara kecil berbumbungkan kubah di setiap penjuru masjid dan 2 buah kubah besar di depan dan juga belakang masjid tersebut. Binaannya terdiri daripada batu bata konkrit dan beratapkan genting. Terdapat juga 2 aras solat di mana aras bawah dipenuhi dengan permaidani biru yang luas dan bahagian atas untuk kaum wanita pada musim perayaan. Sisipan angin dibuat di bahagian atas dinding bagi memastikan pengudaraan yang baik masuk ke dalam masjid. Itik Salai Masar. Warung Itik Salai Masar ini adalah milik Masar Takril berusia 40-an yang terletak di Sungai Ramah dalam Kajang. Beliau mengatakan bahawa resepi tersebut berasal dari Indonesia dan beliau mengolah bahan-bahan tersebut mengikut cita rasa tempatan sehingga terhasilnya resepi sekarang. Selain itu, bukan sahaja itik salai yang dihidang tetapi juga daging masak lemak cili api, ayam masak lemak cili api dan ikan keli masak lemak cili api. Selanjutnya, warung tersebut juga telah mendapat perhatian oleh orang ramai disebabkan kelazatan pauk yang dihidang sehingga para pelanggan harus beratur untuk menikmati masakan mereka. Sate daripada Kajang bukan lagi suatu perkara yang baru. Jika ditanyakan soalan kepada penduduk di Selangor, terutamanya di Bandar Kajang, tentang perkara apa yang menarik di bandar ini, sudah tentunya keenakan sate merupakan salah satu jawapannya. Perniagaan sate di Kajang pada mulanya diusahakan oleh Haji Tasmin pada tahun 1917. Haji Tasmin yang datang daripada Pulau Jawa, Indonesia bersama adiknya Rono bin Sakiban telah ke Kajang pada tahun 1914 dan telah membuka perniagaan sate di Kajang buat pertama kalinya pada tahun 1917. Kini perniagaan sate Rono diteruskan oleh cucunya iaitu Abdul Rahim bin Siddiq yang juga telah membuka 2 cawangan iaitu di Bandar Kajang dan juga di Taman Delima Kajang. Restoran ini beroperasi pada setiap hari bermula daripada 1 petang hingga 11 malam. Namun disebabkan pandemik COVID-19, restoran ini masih beroperasi seperti biasa namun dihadkan masa sehingga 9.30 malam sahaja. Antara menu-menu yang menarik di restoran ini adalah sate ayam, sate daging, sate kambing, nasi impit, kuah kacang dan juga menu yang lain seperti bakso, nasi ayam, soto dan macam-macam lagi. Big Tasty merupakan sebuah restoran yang menyediakan makanan barat di Kajang, Selangor. Bukan itu sahaja, restoran Big Tasty mempunyai banyak cawangan di seluruh negeri. Menu-menu yang disediakan merupakan adaptasi kepada makanan barat seperti spaghetti carbonara, kambing grill dan sebagainya.
Bid Testi diperbadankan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan mula beroperasi pada 14 September 2015. Penjenamaan semula Bid Testi juga telah dipersetujui oleh MyIPO iaitu Perbadanan Harta Intelek pada 31 Mei 2016. Bertujuan untuk mempelbagaikan diri sebagai syarikat Bumi Putra yang mampu menawarkan peluang perniagaan dan pekerjaan khusus untuk pengusaha F&B yang bersemangat. Bid Testi juga telah menerima reputasi positif sejak 14 September 2015. Restoran Bid Testi mula dikenali oleh pelanggan berdekatan dan mengembangkan pemasaran melalui rakan niaga. Misinya adalah untuk membina 150 gerai di Malaysia untuk memastikan kepuasan pelanggan yang harus menjadi keutamaan mereka untuk mencapai permintaan yang luar biasa terhadap produk tanpa had. Manakala visinya ialah untuk menjadi syarikat makanan dan minuman tempatan yang paling berjaya dan hebat untuk berkembang menjadi pasaran global. Jenama ayam gepuk Pak Gembus berasal dari Yogyakarta iaitu dari Indonesia dan diasaskan oleh Ridho Adit Wayan atau dikenali Pak Gembus sejak 2013. Cawangan pertama sajian berkenaan dibuka di Jalan Gombak iaitu di Selangor mulai 31 Ogos 2017. Ayam gepuk Pak Gembus ni mempunyai 30 cawangan di sekitar Lembah Klang manakala 800 cawangan di Indonesia. Ayam gepuk Pak Gembus ni beroperasi mulai jam 11 pagi hingga 10 malam dan tutup setiap Jumaat. Apakah dimaksudkan dengan ayam gepuk? Ayam gepuk ini bermaksud ayam yang digoreng lalu diketuk dan dilumur di atasnya dengan pilihan 3 tahap kepedasan sambal, iaitu biasa, pedas dan sangat pedas. Sambal campuran cili merah Vietnam dan cili padi kampung digiling secara tradisional menggunakan batu giling gunung berapi. Assalamualaikum, nama saya Ain Safira binti Sailun daripada kumpulan 4. Dari projek ini, saya dapat mempelajari banyak mengenai sejarah tapak-tapak bersejarah di Selangor. Sebagai seorang individu yang berasal daripada Sabah, saya tidak mempunyai banyak ilmu mengenai sejarah Selangor. Oleh itu, daripada pelaksanaan projek ini, saya dapat mempelajari banyak tentang sejarah-sejarah Selangor, terutamanya di kawasan Kajang. Selain daripada tapak bersejarah di Selangor, kami turut menyentuh sedikit mengenai makanan popular di kawasan Kajang Selangor. Dan melalui itu, saya dapat mempelajari sedikit sebanyak mengenai pelbagai makanan yang berada di kawasan tersebut. Dari situ juga saya sedar salah satu tarikan pelancong untuk ke Selangor adalah kerana makanannya. Antara cabaran yang saya harungi daripada pelaksanaan projek ini adalah dari segi komunikasi. Disebabkan situasi COVID-19, saya serta ahli kumpulan mempunyai kesukaran untuk berhubung. Akan tetapi, kami dapat mencari alternatif iaitu menggunakan aplikasi seperti WhatsApp dan juga video call untuk melaksanakan projek kami. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli kumpulan saya kerana mereka telah memberikan komitmen dan juga kerjasama yang sangat tinggi agar kami dapat menyiapkan projek ini dengan jayanya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai. Okey, sekali lagi saya perkenalkan diri. Saya Aida Nazira binti Muhammad Isham. Okey, kali ini saya ingin kongsikan refleksi saya semasa menjalankan tugasan ini. Pertama sekali, saya dapat mempelajari keistimewaan dan sejarah di Kajang. Akan tetapi ada kekangan di mana beberapa buah tempat yang kami kunjungi telah tutup disebabkan kes telah meningkat. Seterusnya, saya juga dapat menikmati makanan popular di Kajang yang menjadi salah satu tarikan warga tempatan dan juga pelancong kerana kesedapan makanan-makanan tersebut yang juga mempunyai sejarahnya yang tersendiri.
Selain daripada itu, saya juga amat berterima kasih kepada setiap ahli kumpulan yang telah memberi kerjasama dalam menyiapkan tugasan ini. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Melalui projek ini, saya dapat menambah pengetahuan tentang sejarah-sejarah di Bandar Kajang dan juga asal-usul di mana datangnya makanan-makanan yang popular seperti sate, ayam kepok, itik salai dan macam-macam lagi. Untuk implikasi disebabkan sekarang pandemik COVID-19, jadi sukar untuk kami kunjungi ke semua tempat yang sudah kami rancang seperti Masjid Jamek, Pusat Warisan Kajang dan macam-macam lagi kerana tempat saya ditutup disebabkan pandemik COVID-19. Tetapi keseluruhannya saya berasa amat berpuas hati dengan hasil projek ini dan juga saya ingin berterima kasih kepada semua ahli-ahli kumpulan kerana telah bekerjasama dalam menyiapkan projek ini bersama-sama. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye. Refleksi saya untuk projek pengajian Selangor ialah saya dapat bekerjasama dengan rakan-rakan saya walaupun kita sedang menghadapi pandemik dan belajar daripada rumah. Ini tidak melumpuhkan lagi semangat kami untuk menyiapkan projek kali ini. Dan cabaran yang saya dapat sebagai penulis skrip ialah saya mengambil masa yang sedikit lama untuk menyiapkan serikata dan juga perlu memasukkan klip-klip serikata itu di dalam video yang sepatutnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Yunusha Ramachandra, nama matrik saya 4193000221. Saya dari kumpulan 4. Pada pendapat saya, projek membuat video untuk subjek pengajian Selangor ini telah membuat saya untuk mengenali dan juga mempelajari tentang tempat-tempat bersejarah di Pekan Lama iaitu di Kajang. Bukan itu saja, Kajang merupakan antara kawasan yang menyajikan pelbagai makanan yang menarik dan secara tidak langsung aktiviti ini telah memberi peluang untuk saya untuk mengenali tentang sejarah makanan di Kajang. Aktiviti ini juga telah membuat saya untuk mempelajari tentang banyak informasi tentang sejarah-sejarah di Kajang. Dan semasa menjalankan projek video ini, walaupun berbeza agama, setiap ahli kumpulan telah memberi komitmen yang baik untuk menjayakan projek video ini. So saya amat berterima kasih kepada setiap ahli-ahli kumpulan saya untuk menghabiskan projek video ini dengan jayanya.